Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni kita nak buat sesi mulut puaka session bersama dengan pengarah filem Siapa Tutup Lampu, iaitu saudara Alif Ihsan. Ihsan ke Ihsan? Ihsan. Yang juga merupakan, kau dulu dekat Mencari Rahmat jadi apa? Editor untuk Mencari Rahmat. So boleh agak lah dia punya level of editing tu macam mana kan. Okay. So untuk mulut puaka session hari ni kita nak buat santai-santai je sebab kita nak get in depth, okay, tentang Alif, tentang Kejaya, tentang filem Siapa Tutup Lampu ni. Kenapa filem ni menjadi filem pertama debut, okay, untuk Alif Ihsan. Dan soalan pertama, macam mana boleh terjebaknya dengan dalam filem Siapa Tutup Lampu? Macam mana kau boleh jadi pengarah filem ni? Sebelum ni kau buat apa dan kenapa dia orang ambil kau? Macam tu. Aku secara formal ni telah masuk belajar di film school di Akademi Seni Budaya dan Warisan. Dan majornya aku sendiri dalam pengarahan filem. So aku memang degree dalam luckily aku dapat belajar secara formal lah dalam pengarahan filem. Kemudian aku banyak terlibat dalam pembikinan filem pendek, which is aku punya antara kind of debut juga untuk short film bertajuk Dermaga. Memenangi banyaklah award winning tempat beberapa festival-festival, tidaklah festival besar tapi dapat recognition beberapa tempat lah. So which is dekat dapat juga critics from Malaysian critics macam Asam Tariq pun pernah bercakap pasal filem tersebut. So masuk dalam bid Adam Shortlist tapi malangnya tak dapat menang lah, tapi sebab aku disqualify awal tu cerita lain. Tapi Dermaga salah satu short film yang bawa nama aku naik sikit lah, kan, orang start kenal lah. Dan aku pernah cuba beberapa kali untuk buat feature film, which is itu antara goal yang bila dah habis study. So benda yang nak pertama adalah debut. So aku rasa mana-mana budak film school pun, graduan film school adalah debut untuk membuat filem yang pertama kan. So secara independently aku pernah buat satu filem tahun 2015 tapi gagal untuk tayangkan lagi sebab ada masalah-masalah teknikal, sebab aku punya team pun tidak bersedia. So membuat filem shooting memang senang tapi nak release dia satu hal yang perkara yang lain lah. So perempuan buat banyak online commercial. So aku ada syarikat produksi sendiri nama Pit Pictures. So aku banyak mengarah untuk benda-benda komersial online begitu kan. So sehinggalah tahun lepas aku dapat peluang untuk buat satu projek untuk OTT baru, which is aku boleh cakap lah nama dia Netflix. So dengan bajet yang diorang bagi untuk pilot episode tu agak baik, so aku boleh buat satu yang berbeza daripada yang konten yang sedia ada lah, which is aku minat dah konten Islamik macam tu juga. So aku bagi something yang different lah. Dan alhamdulillah ada orang tengok trailer, even orang tengok trailer pun orang tahu benda tu lain. So dan itu yang menarik perhatian producer Siapa Tutup Lampu mencari aku. So dia nak tahu siapa yang buat projek ni. Itu journey dia lah Siapa Tutup Lampu ni. So bila aku sendiri jujurnya aku hunger untuk start the debut. So aku tak ada berkira sangat pasal apa cerita, genre ke apa benda sangat. Aku kena start something, aku kena start somewhere, which is skrip ni aku bukanlah nak cakap aku antara betul-betul aku nak buat macam debut ni. Bagi aku ada setengah orang cakap debut akan melambangkan kau punya the whole career. Bagi aku tidak lah. Dia ada kadang-kadang kau perlu ada juga benda-benda yang tidak sempurna untuk kau sempurnakan di masa-masa ada kadang-kadang untuk jadi kickstart kita ni. Dia kena start somewhere. Itulah jenis aku sikit-sikit. So selepas kau buat Netflix tu, producer Horizon ni nampak daripada kau punya itulah first pilot episode tu. Pilot episode tu just bermula dengan tengok trailer lah. So bila tengok trailer dia orang tengok the full episode, so dia orang pun yakin dengan aku dengan team lah, maksudnya aku membawa team kat macam director photography pun first time juga debut juga untuk the project filem. Not bad lah. Macam what the fuck, apa filem buat? Dia iyalah, tapi kita tidaklah, sebab istilah filem tu sendiri kadang-kadang kat Malaysia ni ada yang orang panggil, kalau macam ni ada setengah orang panggil super tele. Istilah-istilah tu pun kita kena clarify dan aku rasa aku tak ada masalah pun
sekali bila melibatkan motion pictures ni dan dia berdurasi panjang, dia boleh dikelar filem lah. Walaupun tele filem, super tele dan sebagainya, tu bukan isu lah. Okay. Daripada Netflix tu kita tahu dia punya genre tu memang drama kan. Ya. Tiba-tiba kau buat Siapa Tutup Lampu, something yang memang sangat berbeza dengan yang Netflix kan. So apakah cabaran kau untuk, aku tak tahu lah yang short film kau pernah buat dalam genre yang horror atau thriller macam ni kan. So apa cabaran dia untuk berubah daripada Netflix so tiba-tiba kena adapt to this kind of script ataupun idea? Aku rasa sebab tu aku jenis bukan orang yang berpaksikan genre maksudnya. Sebab modern filmmaking sekarang pun tidaklah macam terlalu perlukan penitik beratkan genre, betul tak? Sebab kita dah mix genre, kita ada macam-macam emotion dalam movie. So untuk aku translate, untuk berubah, transform, dia tak ada, bagi aku tak perlu apa-apa pun. Transformation tu tak berlaku sangat sebab aku seorang yang agak setia dengan skrip, which is aku akan apa-apa pun aku refer skrip, which is aku tak nak letak diri aku sebagai seorang penulis skrip, which is ada ramai yang first time filmmaker yang start dengan skrip dia. So dia nak menunjukkan dia punya gaya penciptaan tu melalui skrip dia, idea dia. So tapi aku lebih suka bercerita, bekerja dengan skrip lain. So bercerita mengarahkan skrip orang lain, which is sama juga yang projek untuk Netflix tu, Like in Love tu pun ditulis oleh penulis lain, which is Siapa Tutup Lampu pun ditulis oleh penulis lain. So aku lebih suka bekerja dengan penulis skrip, so supaya aku boleh faham apa yang dia nak bawa, perbincangan tu, dinamik dia lebih berkembang berbanding kau direct kita punya skrip sendiri lah. So apa-apa pun berbalik pada skrip lah, maksudnya apa yang kadang-kadang aku nak input, aku akan bagi tahu kat penulis skrip semasa proses pre-production lah, which is aku pun ada gak bawa element of kind of Islam juga sebenarnya. Obviously kalau dah puan dah tengok sebenarnya kau tengok pun sedap sikit nak tengok benda ni. Kau ada terlibat dalam casting? Tidak secara permulaan, maksudnya tak cakap casting tu memang harusnya terlibat. Tapi decision making tu aku boleh tidak, maksudnya ada juga yang aku perlu tengok dulu. Maksudnya tidaklah aku yang hand pick. Maksudnya aku tidak sebagai director first time lah tu. So aku kena bekerja dengan producer juga lah, apa yang producer nak dari segi dia punya side of marketing dan so on. So aku kena terima, tapi selagi dia tidak off throat. So kalau selagi dia masih lagi decent, bagi aku dalam perkataan English ni kan, decent bagi aku okey, dan kita tahu aku buat sendiri, tanggungjawab aku pula untuk menjadikan dia untuk push that chemistry of the character dan pelakon. Alhamdulillah dia menjadilah dalam Siapa Tutup Lampu. Okay. Alright, bercakap tentang Siapa Tutup Lampu ni, obviously daripada poster sendiri kita boleh nampak dia punya genre tu lebih ke arah horror thriller kan. Tapi selepas aku tonton filem ni, it was kind of like elemen horror dan thriller tu agak kurang sebenarnya berbanding drama. Dia lebih kepada drama dan bertemakan friendship. So macam mana kau nak justify kan benda tu? Sebab filem dah siap, poster pun dah release. So macam mana kau nak justify kan apa yang kau lakukan untuk filem ni adalah hasil produk yang terbaik yang kau telah berikan? Aku selalu pandang ke depan, which is kalau kita nak cakap hasil yang terbaik, kita kalau aku sendiri cakap hasil yang terbaik, orang lain mungkin tak cakap dalam benda tu hasil yang terbaik, which is orang mungkin ada juga orang yang pernah menonton aku punya short film sebelum ni, dia orang rasa aku boleh buat lagi terbaik. Ada juga yang baru, yang penonton-penonton baru yang baru melihat kerja aku, mungkin dia rasa macam ini jika yang boleh dihasilkan terbaik. Dia bergantung kepada interpretasi lah, which is filem yang terhasil sudah ready. Kalau korang rasa lepas tengok filem ni ada sesuatu dalam filem ni, support dan bagi tahu kawan-kawan, sebab kita akan ada lagi filem yang depan yang lebih baik dan kita akan penambahbaikan. Nak cakap filem ni terbaik, aku tak suka sebut benda tu, sebab kalau tak aku dah buat benda tu terbaik, aku tak boleh buat lagi terbaik di masa depan. Okay. Maksud aku kau dah buat yang terbaik untuk filem ni? Yes, dah buat terbaik dari segi, kalau segi aku patut aku cakap ni, genre bukan satu benda yang besar lah.
Yang penting pengalaman penontonan. Maksudnya kalau korang meminati kind of thriller, friendship dan sayang drama dan itu, korang boleh tonton lah. Sebab dan cerita filem ni pun ada rencana-rencana lain kan. Maksudnya komedinya, horornya. Sebab tu sebab aku as a director hanya melaksanakan tugas aku sebagai penyampai skrip. So angle yang producer bagi untuk marketing dari segi genre-nya apanya tu bergantung kepada marketing department lah. So aku rasa as it is lah. Maksudnya filem ni harus tonton as is gitu. Okay. Alright, bercakap tentang para pelakon, tadi kita ada sebut tentang followers semua kan. Apa pandangan kau terhadap isu yang kerap kali berbangkit sekarang ni, tentang followers itu menandakan bahawa orang itu layak untuk menjadi pelakon? Okay. Aku rasa benda ni, isu ni dia sebenarnya ada banyak. Ada kita tahu pasal TV. So TV pun berkaitan dengan ratings. Mungkin kita tak tahu ratings TV, adakah ratings tu the followers translate ratings atau tak. Tapi dalam filem atau pembelian tiket di Astro First dan sebut atau apa-apa pun, followers tidak translate pada penontonan, pembelian tiket. So aku rasa tak boleh nak cakap macam tu. Kalau ada pun it's a bonus lah. Kalau ada pun it's a bonus. Tapi secara matematik ni orang cakap kan, kita tak nampak lagi follower yang banyak dekat Malaysia ni semuanya translate pada ketuban tiket. Itu benda yang itu kalau kita cakap pasal Malaysian market lah. So kalau macam dalam Sepetak Lampu kita ada boleh kata dua pelakon atau tiga pelakon yang agak ada follower yang banyak. So bagi aku dia complement dengan filmmaker dan dengan pelakon juga, which is apa yang aku maksudkan adalah macam aku, orang kalau nak jual nama aku sebagai pengarah untuk filem ni tak ada siapa kenal. So bila orang cakap ada pelakon yang dikenali, so dia secara tak langsung, walaupun kadang-kadang orang tu pun tak tahu pun filem dia tentang apa, tapi dia ada pelakon yang dia suka, dia tengok. Aku ambil satu case study hairstyle dalam Dunkirk. Okay. Itu case study yang aku rasa aku suka sebut. Ramai yang orang tak ada juga peminat, bukan peminat Christopher Nolan yang tengok sebab hairstyle. Betul tak? Betul. So maksudnya kita pun dah tahu kan, kita punya artis paling popular tu kan. Sorry ya. Tahu. Aku pun sama juga, suka menganjing tak. Tengok Dunkirk tanpa appreciate the Christopher Nolan punya movies. So benda tu aku rasa filem dia art form yang begitu. Maksudnya selain dia bertindak sebagai seni yang harus diapresiasi, dia juga sebuah medium untuk bisnes. So mahu tak mahu kita kena compliment each other. Which dalam kes yang aku cakap tadi, Dunkirk tadi, mungkin orang yang tengok Dunkirk ni tanpa kenal Christopher Nolan pun. Tapi dia minat hairstyle, apa salahnya? So dia tengok, tu dia pun tonton, dia pun boleh minat Christopher Nolan. Sama juga terbalik, aku pun tak kenal hairstyle, sebelum aku tengok aku kenal Christopher Nolan. So sama macam tu. So dalam movie lain pun begitulah kot. Okay. It's complement each other lah. Complement each other. Okay. Pandangan aku lah. Kita dah tolak tepi bang followers, kita cakap pasal benda yang aku tak tahu sebelum aku terlibat dalam movie review ni, benda ni jadi isu ke apa kan. Tapi aku perasan since aku menjadi spotlight untuk ditujukan permasalahan ni, apa pandangan kau terhadap Zaflok ataupun movie reviewer yang ada kat luar sana? Okay, aku dah pernah tanya soalan ni. Sebelum ni ada beberapa orang tanya aku mengenai pasal dia bidang industri ke? Bukan. Adalah podcast, aku buat podcast. Okay. So tanyalah soalan ni, aku faham. Bagi aku macam ni, babe. Dia macam budak ambil exam. Macam kau dah study, kalau kau tak study masa kau pergi ambil exam dan kau result kau teruk, apa kau nak kecoh? Kau memang tak study. So contoh macam aku, macam kita filmmaker lah. Kau memang tak prepare dengan kau punya skrip dan pelakon, kau pun benda tu pun sampai level dan so on. Kau expect the good result. So itu maksud aku, kalau aku sendiri buat satu movie yang aku betul-betul tak ready, which is kalau katalah kau orang tengok Sepetak Lampu ni pun orang rasa macam ada benda-benda yang tak suka. So ada benda-benda yang aku
pasal aku ada benda yang aku tak ready juga. So benda yang aku tak ready tu memang akan nampak jelas di dalam movie. So kalau benda tu terbalik pula kan, kalau kau dah kalau kau dah ready tapi benda tu keluar dengan result yang tak baik ataupun benda tu dapat bad review, itu mungkin kau boleh ni lah, boleh marah lah kan. Ini aku cakap dari perspektif filmmaker kan, bukan pelakon ke apa, di sudut pengarah lah. Tapi ada satu faktor yang lain juga yang kita harus nampak adalah ada setengah pengarah tak ada bakat. Ini aku record lah Abang Long Azim Osman dia cakap ada setengah orang tak ada bakat. Dia kena terima babe. Betul. Betul tak? Aku benda tu kejam lah kan. Tapi ini seni. Reality. Bidang seni ni kena ada bakat. Kalau kita bagi penyanyi yang tak boleh menyanyi pergi atas pentas, macam mana kan? So sama lah filmmaking. So mahu tak mahu seorang pembikin filem harus ada bakat lah kan. Betul tak? Macam itu yang aku rasa macam kejam lah sebutnya. Tapi sebab Balong dah cakap, so aku cakap discord dia cakap kan. Okay, berkenaan dengan, yelah kau pun dah tanya Abang Aziz tentang perlunya ada bakat di dalam sebuah pengarah kan. Pandangan kau terhadap, okay, mungkin kau dah follow dalam industri seni ni sebelum aku lagi, sebelum 2018 kan. So adakah kau rasa macam sekarang ni berbeza berbanding dulu, ataupun sekarang ni benda yang sama cuma platform je lain? Aku rasa ada perbezaan babe. Aku rasa ada perbezaan sebab mahu tak mahu kau tengok sekarang ni graduan kita cakap, ataupun budak-budak yang ada study background kita dah start keluar. So kau boleh tengok Muzammil Rahman, which is dia sama batch dengan aku lah, which is dia di UiTM, so aku di Aswara, sama tahun kita masuk study. So which is dekat mana dia sekarang kan. So kita ada lagi beberapa orang, Arif Zulkarnain, which is dia junior aku. Itu semuanya ada formal education. So kalau kau nampak, kalau kau tanya aku ada perubahan. Macam dulu bukanlah tak bagus yang tak ada formal education ni, cuma kau boleh nampak perbezaan lah. Kau sendiri, penonton sendiri pun boleh nilai, which is kita Namron tu tok guru kot. Dia belum belajar di Aswara, dulu dia KSK dulu. So kau boleh tengok produk-produk yang aku sebut perkataan kami lah, kami hasilkan berbeza dengan orang yang ada, yang tak ada. Bukanlah aku nak membezakan, tapi apa yang aku nak sebut ni adalah ilmu. Maksudnya kalau kau tak ada formal education pun, kau respect the ilmu of the filmmaking. Ilmu filmmaking ni, filmmaking harus dilihat sebagai, bidang seni juga harus dilihat sebagai ilmu. Kau jangan macam semua orang boleh terjun. So apa bezanya kita dengan orang lain kan? Itu yang kalau tanya perbezaannya, dan moving forward akan datang, insya-Allah ada perubahan lagi banyak lah. Mungkin juga ada budak-budak yang tak study pun tapi dia gempak tu kita cakap talent tadi kan. So satu hal lah. Okay, final question. Yes. Adakah kau rasa kewujudan pekimak-pekimak macam aku ni membantu bangsat-bangsat review filem mengacau periuk nasi korang sebagai seorang filmmaker ataupun orang industri? Tak, aku secara tegasnya aku cakap tak. Ke sebab kau dekat depan aku cakap itu? Aku pernah cakap benda ni banyak kali dengan orang lain juga. Which is kalau tak ada reviewer, dia tak compliment lah. Maksudnya aku cakap macam tadi, kalau untunglah ada orang bercakap pasal barang kita. Untunglah. Kalau tak ada orang bercakap langsung pasal kau punya kerja, kau punya projek ni ataupun filem kau sekadar angin lalu, lagi teruk. Tahu tak apa? Baik orang cakap pasal lah, orang lebih baik benda tu teruk, walau orang cakap teruk, which is dia tak cakap langsung. Dia cakap langsung, dia nak cerita pasal, baik dia cerita pasal cerita orang putih ataupun cerita Hollywood yang lebih berbaloi kan. So bagi aku, reviewer, atau kalau dia banyak pengkelasan reviewer, criticism dan so on, harus duduk di atas platform dia masing-masing. Mesti kalau kata reviewer macam vlog kan, contohnya vlog ataupun tulisan, boleh maintain dengan apa yang korang buat sekarang, sebab itu yang menjadikan industri tu industri. Which is kalau tak ada orang bercakap langsung, lagi langsung orang tak tahu pasal korang ni projek. Betul. Walaupun kita tahu ada setengah-setengah movie yang kalau secara layaknya
tak perlu disebut pun kan. Tapi ada juga orang sebut. So aku rasa itu yang kepuakaan mulut tu yang membuatkan orang lebih aware dengan filem tu. Orang okey kalau dari segi jualan tiket kan, oh ya dia ni teruk sangat cerita ni. Aku subscribe lah. Dah tiket pergi Apa yang teruk sangat filem ni? Apa teruk sangat? Beli kat tiket. Dah aku kat tiket. Daripada kau senyap je. Aku tak tahu lah wujud filem ni. Lalu orang cakap macam marketing lah cakap filem. Benda ni, marketing ni pun secara tak langsung lah kan. Okay. Alright. Nice. So itu korang dah dapat sendiri jawapan daripada pengarah filem Siapa Tutup Lampu. Jangan lupa untuk saksikan Siapa Tutup Lampu pada 25 November ini di Astro First. Okay, subscribe. Dan thank you very much Alif kerana sudi di Temu Ramah. InsyaAllah lepas ni kita akan bertemu lagi untuk future projects. Itu saja untuk hari ni, untuk sesi Mulut Puaka hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflon yang akan datang. Thank you. Thank you very much.